Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, antara nabi-nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan kisah mereka di dalam Al-Quran ialah Nabi Yunus alaihi salam. Bahkan dalam Al-Quran ada kisah Yunus. Walaupun Quran ni kebanyakannya ialah merupakan kisah Musa, selalu saya sebut Quran ni, sehingga sebahagian ulama menyebut yakadul Quranu an yakuna Musa, hampirlah Quran itu menjadi Musa. Bila kita duduk dalam bulan Ramadan ni, kita baca banyak diulang cerita Musa, kerana pertarungan dia dengan Firaun tu hebat. Tapi salah seorang Nabi Allah yang disebut di dalam Al-Quran dan wajib kita beriman ialah Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus ialah Nabi yang dilantik ataupun yang dihantar oleh Allah kepada kaum dia. Dalam riwayat-riwayat Israiliyat dan seumpamanya disebut dia dihantar ke Ninawa. Ninawa ni di Iraq. Tuan-tuan, kalau siapa yang ikuti peperangan Iraq dulu ni, dia akan dengar lah dia sebut perkataan Ninawa. Ninawa. Dalam riwayat masa Nabi SAW ke Taif, ada satu lelaki nama Addas. Walaupun riwayat ni ada perbincangan ya, tentang sebahagian daripada pendetilan tentang kisah tu. Addas ni daripada Ninawa. Dalam riwayat yang dhaif, Nabi tanya dia, min qaryati rajuli salih Yunus bin Matta, adakah daripada kampung lelaki saleh, kamu dari kampung lelaki saleh Yunus bin Matta. Yunus bin Matta ialah Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus, ringkas ceritanya, Nabi Yunus alaihi salam, dia Allah hantar kepada kaum dia, dia dakwah pada kaum dia tak mau terima. Bila kaum dia tak mau terima, lawan dia, tak dengar cakap dia, dia tinggalkan kaum dia. Dia marah, dia tinggalkan kaum dia. Dia kata, apa tu? Bala Allah akan mai. Tapi dia pergi, dia tinggalkan kaum dia ni, Allah tak bagi arahan untuk dia tinggal. Dia tinggal. Kita kena tahu sebab tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tak hijrah melainkan setelah turun wahyu. Sahabat lain pergi ke ke Habasyah, tapi Nabi tak pergi. Dia pergi ke Taif, dia balik. Sebab Nabi ni tak boleh tinggal kerja dia sehingga Allah bagi arahan, dia tinggal. Padahal Nabi Muhammad tu Nabi untuk semua. Nabi Yunus dia tinggalkan kaum dia. Bila kita baca dalam surah Anbiya, Allah kata, wa dhannun idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alaihi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Wa dhannun, dan Tuhan punya nun, Quran kata sahibul hud, Tuhan punya ikan hud. Idh dhahaba mughadiban, ketika dia pergi dalam keadaan marah. Dia marah kat siapa? Sebahagian ahli tafsir kata dia macam dia marah Allah tak turunkan bala yang dijanjikan kepada kaum dia, tapi mustahil lah Nabi marah ke Allah, jadi tak kena. Tafsir yang betulnya, dia marah kat kaum dia. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiba, dan Tuhan punya nun, Tuhan punya ikan Nabi Yunus alaihi salam, ketika dia pergi dalam keadaan marah. Dia pergi dalam keadaan marah. Allah tak bagi dia tinggal, tak kata bagi arahan, dia pergi kan. Wa dhanna an lan naqdiru alaihi, dia sangka kami tidak ambil tindakan kepadanya. Yani Allah tak ambil tindakan, dia sangka Allah tak ambil tindakan kepada dia. Dia tinggal. Dalam Quran kata, wa inna yunusa laminal mursalin, sesungguhnya Yunus di kalangan nabi yang diutuskan. Apa dia buat? Quran kata, iz abaqa ilal fulkil mashhun, ketika dia pergi kepada kapal yang sarat.
Ditinggal kaum dia pergi naik. Ada kapal, dia pergi naik kapal. Cerita Nabi Yunus ni ada di dalam Bible pun ada. Di dalam Bible tu satu muka aja. Jonah and the whale. Satu muka ya. Tentang Nabi Yunus. Sebab itu Nabi Isa kata mukjizatnya seperti mukjizat Yunus. Pasal apa? Apa yang jadi pada Yunus? Allah ta fasahama fakana minal mudhadin. Saham bila depa naik kapal, mula-mula depa bagi dia naik dalam sebahagian riwayat. Riwayat ni sebahagiannya Israiliyat, sebahagiannya daripada nukulan mufassirin. Naik kapal itu nampak kerana dia orang baik, depa bagi dia naik kapal. Bila naik kapal sampai di tengah laut, kapal ombak, angin ribut. Mereka kata mesti ada yang tak kena ada orang yang berdosa dalam kapal ni, kena turun. Jadi semua orang ni cast the lots, ni cabut undi. Jadi Nabi Yunus pun cabut undi. Siapa yang nak kena turun? Fasahama fakana minal mudhadin. Dia pun cabut undi juga. Setiap kali cabut kena dia. Bila cabut kena dia, mula-mula dia pun tak maulah, macam takkan dia pula yang kena terjun. Dia orang baik. Lama-lama Nabi Yunus tahu tak apa, dia terjun. Maka dia terjun, dia cabut, maka dia termasuk yang kena. Faltaqamahul hud wa huwa mulim. Ikan hud, ikan paus ni makan dia dalam keadaan dia yang should be blamed, dia yang patutnya dipersalahkan. Ditinggalkan kaum dia. Tapi Allah kata falaula annahu kana minal musabbihin, kalaulah tidak kerana dia dulu suka bertasbih. Kalau tak kerana dia bertasbih, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, nescaya dia akan duduk di dalam perut ikan tu sehingga hari dia dibangkitkan. Hari semua dibangkitkan. Kata para ulama tafsir, perut ikan tu jadi kubur dia lah. Cuma sebahagian tafsir yang ganjil, dia kata menunjukkan ikan tu tak mati sampai kiamat. Dia kata akan duduk di perut itu sehingga hari dibangkitkan, seolah-olah ada ikan dalam laut ni yang tak mati beribu tahun. Andaianlah ayat tu tak sebut macam itulah. Ayat tu dia kata nescaya Yunus akan duduk di situ sehingga hari manusia dibangkitkan. Tapi bukan nak ceritanya apa? Ceritanya apabila berlaku ni, Yunus tahu bahawasanya dia telah salah. Dia telah salah. Bila dia ditelan oleh ikan, dia di dalam karb, di dalam kesusahan. Tapi Allah kata dia tasbih. Quran tadi di dalam surah Al-Anbiya tadi dia kata apa? Wa dhannun idh dhahaba mughadiba fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi adh-dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Maka dia pun seru di dalam zulumat, di dalam kegelapan-kegelapan, plural. Ada kata jamak. Apa kegelapan tu? Tak tahu, Quran tak beritahu. Ahli mufassirin andai satu kegelapan perut ikan, satu kegelapan laut, satu kegelapan malam. Ada di kalangan mufassirin kata kegelapan tu kegelapan laut, kegelapan malam, kegelapan laut, kegelapan perut ikan tu, kegelapan ikan tu duduk dalam ikan lain. Andai yang mereka, tak ada riwayat kita. Tapi Allah kata dalam kegelapan. Dan sebagai riwayat Israiliyat kata malaikat dengar. Maka kata sautun ma'ruf bin abdin ma'ruf. Ini suara yang dikenali daripada hamba yang dikenali. Tak tahu dia di mana. Suara Yunus.
Tapi apa Yunus kata? La ilaha illa anta. Tidak ada ilah melainkan engkau. Tuan-tuan, sebelum saya nak cerita fadilat doa Nabi Yunus ni, kalimah yang paling agung dalam hidup kita ni apa? La ilaha illallah. Tapi oleh kerana kita duk sebut tak ada apa, kita rasa la ilaha illallah lah yang membezakan kita dan kafir dan kufar. Kalau tidak kerana la ilaha illallah, kita ahli neraka selama-lamanya. Besarnya la ilaha illallah. Tadi seorang Kristian tu, dengan dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jadi Muslim, berubah. Kalau dia kata subhanallah, tak jadi. Dia kata alhamdulillah, tak jadi. Dia kata la ilaha illallah, ubah dah dengan iman dan yakin. Besarnya la ilaha illallah, besarnya ikrar terhadap ilah. Sebab tu alam Arab ni ada ilah, ada Rabb. Dalam Fatihah tu alhamdulillahi rabbil alamin, Rabb. Tapi yang ni ilah. Sebab tu ada rububiyah, ada uluhiyah, yakni ar-rabbul ma'bud. Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan engkau. Fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta. Tidak ada yang disembah melainkan engkau. Inilah kalimah yang paling Allah suka sekali. Kita duduk semua saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah suka, tapi kita tak rasa. Tapi bukan sebut saja, bukan duk sebut la ilaha illallah, duk tunggu tempat tak keluar makan ke ni, bukan yang tu lah. La ilaha illallah dengan mengikrar dengan penuh kehambaan, tidak ada yang diabdikan diri melainkan Allah. La ilaha illa anta subhanak, tidak ada yang diabdikan diri melainkan engkau, maha suci engkau. Maha suci dari kekurangan, maha suci dari kelemahan. Kita subhanallah, subhanallah, kita tak ada feeling, kita tak tahu makna. Maksudnya kita tanzih, kita Allah ni segala yang kurang bukan Allah. Segala kesempurnaan, apa sifat Tuhan? Segala yang sempurna sifat dia. Apa bukan sifat Tuhan? Segala yang kurang bukan sifat dia. Rumusan, nak kira 20 ke, nak kira 13 ke, nak kira 99 ke, yang sempurna semua sifat dia. Subhana inni kuntu minadh zalimin, sesungguhnya aku, ini sesungguhnya aku, benar-benar, indeed, benar-benar aku termasuk di kalangan orang yang zalim. Aku ira. Nabi Yunus salah dia tinggal kaum dia, dia susah kena telan dengan ikan, tak boleh nak keluar. Tapi Allah kata apa? Fastajabna lahu, kami sambut doa dia. Dia tak kata minta keluar, dia akui aku salah ya Allah. Dia tak kata awak keluarlah aku daripada perut ikan, tak. Aku salah ya Allah. Fastajabna lahu wa kashafna fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Kami sambut doa dia. Wa najjaynahu minal gham, kami selamatkan dia daripada kesusahan. Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikian itulah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, rupanya nak selamat daripada kesusahan tak semesti ya Allah keluarkanlah aku daripada kesusahan. Boleh juga. Tapi kalau orang kata ya Allah, aku salah ya Allah, Allah selamat dah. Subhanaka inni kuntu minadh zalimin.
Maha suci Engkau, aku termasuk di kalangan orang yang zalim. Zalim kat diri aku, zalim kat orang lain. Aku buat salah. Allah dia tak perlukan kita. Sebab tu kalau satu orang doa, amin amin ya rabbana taqabbal minna, ikut kadang-kadang macam dengan bos besar kau minta kat Tuhan. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya, doa kepada Tuhanmu dalam keadaan tadarru', rendah diri. Sebab ada kadang-kadang saya tak tahulah, tak ada lah kot, orang doa dalam majlis berbunga-bunga dengan cara yang tak tahu. Kadang-kadang saya duk dengar doa dalam radio apa, siapa baca doa wabak, cara baca tu, bunyi tu tak tahu, Allah alam, bunyi tu kan, bunyi tu kira macam orang utara kata lah, kalau nak macam action lah sikit. Sedangkan doa ni tadarru'. Sebab tu Allah mustajab doa hamba apabila dia rendah diri. Kita mungkin baca doa Nabi Yunus, tapi tak jadi. Bukan tak jadi doa tu, kita kena ada jiwa macam Nabi Yunus. Bila satu orang buat dosa, dia bagi tahu, ya Allah. Pertama dia akur uluhiyah Allah, dia tanzih, dia mensucikan Allah, dia mengaku dia zalim. Allah kata fastajabna lahu, kami sambut dia, doa dia. Fanajjaynahu minal gham, kami selamatkan dia daripada duka cita. Wa kadzalika nunjil mu'minin, yang demikian itulah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Nabi SAW bagi tahu di dalam hadis, da'watu dhinnun, doa Nabi Yunus, Nabi kata, idza da'a wa huwa fi batnil hut, ketika dia wa huwa fi batnil hut, ketika dia berdoa ketika dia ada dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun qat, tak ada satu orang muslim yang doa, fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qat illa istajaballahu lahu, tak ada satu orang muslim yang berdoa dengan doa tu melainkan Allah terima doa dia. Allah terima. Sebab tu bila kita buat salah, kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Dalam sebagian riwayat Ahmad, Nabi kita apabila turun karb, turun susah, kita susah, sempit, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tapi silapnya sebahagian kita rasa macam doa tu macam satu jampi yang dia akan main satu power. Itu salah. Jadi kita harap kuasa ucapan tu, macam kita mungkin terpengaruh duk tengok apa kan, kuasa ucapan tu akan buat sesuatu. Doa adalah permohonan kepada Allah. Sebab tu kita minum air zam-zam tak jadi, bukan kerana air zam-zam tak bagus, sama juga. Sebab masa kita minum air zam-zam, kita harap kuasa air zam-zam. Tapi sepatutnya kita minum air zam-zam keberkatan Allah yang diturunkan pada air zam-zam. Bila kita doa dengan doa Nabi Yunus, doa macam-macam doa lagi, semasa kita doa, pergantungan kita kepada Allah. Bila kita sebut la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin, aku salah ya Allah, aku salah ya Allah, aku salah. Allah suka rendah diri kita tu. Kalimat semua orang boleh sebut, perkataan semua orang boleh ungkap, tapi kalau ada la ilaha illallah, la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadh zalimin, macam orang kadang-kadang orang doa dalam majlis apa,
Amin. Oh, minta ke Tuhan. Oh, Tuhan, gunakan aku pada Tuhan. Macam tu cakap Tuhan. Kita kalau orang mai kita, saya nak ni. Hang cakap elok. Tu kita, bukan kita pemberi rezeki pun. Kita buah pejabat, bawa saya nak ni. Cakap elok, tak bagi. Allah. Apa doa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada ada ilah melainkan Engkau, Maha suci Engkau. Aku termasuk di kalangan orang-orang yang zalim. Satu orang sebut sehari berulang-ulang kali lagi dia sebut, lagi dalam perasaan dia, lagi dalam khusyuk dia, lagi terasa salah dia, lagi terasa betapa dia di hadapan kesan tu. Tuhan sayang kat dia, Tuhan lepaskan dia. Doa Nabi Yunus, janji Nabi. Kita ni kadang-kadang doa syekh tu lah, doa syekh ni orang beli buku, doa-doa senyap. Bukan saya kata tak usah beli. Kata Ibnul Imam dalam kitab di Silahul Mu'min, kata dia, Allah telah dalam Quran ni dia ajak doa para nabi, doa Adam, doa Yunus, doa Musa. Ambil doa tu, hak ni, hak dia ajak. Ungkapan ni mai daripada dia. Bila Allah ulang doa para anbiya tu, dia nak bagi tahu kepada kita, yang ni aku suka, yang ni. Kita manusia, kita bertanya, ayah nak makan apa? Aku ni duk teringin nak makan ni. Kita pergi beli benda lain. Ayah kita orang tua tak ambil makan apa? Pecal ke apa ke nak pergi makan ni? Gaduh-gaduh ke apa? Kita kata gaduh-gaduh, tak usah beli kat dia, kan steady. Beli kat dia KFC je. Orang tua tu tak mau, dia tu tak makan. Dia kata, ayah ni orang beli hak mahal pun tak mau. Dia kata, hak tu bukan aku suka. Aku habaq lain aku nak makan. Itu kita. Allah bukan untuk dibandingkan. Allah hak terbaik yang dia bagi tahu dalam Quran. Doa. Macam mana? Macam para nabi aku minta, hampa minta macam ni. Orang tanya Nabi, yang ini doa untuk Yunus saja ke? Nabi kata, Allah kata, wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami selamatkan dia daripada kesusahan, yang demikian kami selamatkan orang-orang yang beriman. Maksudnya, kalau orang beriman sebut macam Yunus, kami selamatkan. Jadi tuan-tuan, pesan pada diri kita, pesan pada anak-anak kita, pesan pada kawan-kawan kita, kalau susah, baca doa Nabi Yunus. Tapi baca macam mana? Hafal je kan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bukan yang tu. Baca dengan jiwa seperti Nabi Yunus, rendah diri, rasa salah depan Tuhan, rasa aku silap, rasa suci dengan Tuhan, tidak ada tempat bergantung melainkan pada dia. Dia terima doa. Percayalah, sesiapa saja di kalangan tuan-tuan ni yang pernah membaca doa Nabi Yunus ni dalam keadaan dia susah, dia akan tahu khabar yang benar ini. Kadang-kadang Tuhan selamatkan kita ni ajaib, luar biasa. Orang sangka kita tak lepas. Orang kata tak boleh. Orang kata habis tak habis. Dengan izin Allah, dengan berkat bertawakal dan berdoa kepadanya, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua, insya-Allah, dan kita amalkan doa Nabi Yunus ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.